Okey, tajuk hari ini ialah topik 2, persamplan. Subtopik, taburan persamplan bagi min sampel. Okey, Raja yang ini menerangkan maksud persamplan dengan jelas. So, kamu lihat Raja saja, saya rasa kamu fahamlah apa itu persamplan, iaitu proses memilih sampel daripada populasi. Bahasa Inggeris, population. So, populasi ialah yang sangat-sangat besar. So, kita tak mampu nak kumpul data dari semua orang dari populasi, maka kita hanya pilih beberapa orang untuk kaji. Iaitu kita panggil sebahagian kecil yang kita pilih untuk kaji itu dipanggil sampel. Okey, ini ialah maksud persamplan. Tengok Raja sudah cukup jelas. Okey, apa itu min sampel? Min sampel simbolnya X bar. Garis di atas X ini dibaca sebagai bar. So, simbol min sampel dipanggil atau dibaca X bar. Then, apa itu X bar? X bar ialah min kan. So, kita guna formula kira min macam biasa, iaitu jumlah nilai semua sampel macam ini. Kalau ikut contoh ini, kita jumlahkan nilai bagi 4 orang ini. Jisimnya ke, tingginya ke, kita jumlahkan, katakan jisim 4 orang dalam 4 orang dalam sampel, kemudian bahagi dengan size sampel. Bagi contoh ni, size sampel ialah 4 orang lah. Cikgu, saya tak faham. Yang mana satu? Daripada mula-mula cikgu cakap tu. Persamplan Persamplan ialah proses memilih sampel daripada populasi. So, populasi ialah apa? Macam mana nak cari? Apa dia? Populasi macam mana nak cari? Populasi ialah, ni paling senang nak faham ialah kajian kes kamu lah. Populasi yang ditetapkan, populasi penyelidik atau researcher itu dia sendiri kena takrifkan. Dia mau kaji dari mana? Kaji dari kumpulan apa? So, you punya kajian case, soalannya dah tetapkan. You punya populasi sasaran, iaitu you punya target population, iaitu you nak kumpulan yang you nak kaji itu. Dalam kajian case PB kamu ialah apa? Semua pelajar di KBBL. Then sampel you pilih apa? 50 orang. Yang cikgu suruh you edarkan borang soal selidik kepada 50 orang pelajar di KBBL lah. 50 orang pelajar yang you pilih itu dipanggil sampel. Cukup jelas kan? Guna PB kamu cukup jelas. 50 orang itu dipanggil sampel. So, yang besar itu kumpulan yang you nak kaji itu ialah semua pelajar di KBBL. Ini min sampel, min sama macam biasa lah. Min sentiasa ialah apa? Guna jumlah nilai semua sampel bahagi dengan size sampel. Kalau contoh ini 4 ada sampel ada 4 orang, so you bahagi 4. Ini you jumlahkan, katakan jisim, you jumlahkan jisim 4 orang, kemudian bahagi 4 macam biasalah. Tapi ini ialah untuk sampel lah. So X bar nanti saya selalu sebut X bar itu ni simbolnya ada garis ke atas mewakili min sampel. Ini sangat penting. Baru nanti you faham apa yang saya cakap, nanti saya selalu sebut min sampel. Okey, ini baru slide pertama. Okey, mula-mula berkenalan dulu dengan persamplan, iaitu berkenalan dengan beberapa istilah penting yang selalu digunakan dalam proses persamplan. First one ialah populasi. Populasi ialah kumpulan semua subjek yang hendak dikaji. Konsep yang paling penting di sini ialah semua. Semua. Maksudnya kumpulan sasaran bagi seorang penyelidik. Dia nak kaji apa? Kaji dari kumpulan apa? Yang itu ialah populasinya. Populasi bagi suatu kajian, iaitu kumpulan semua subjek yang hendak dikaji.
Dia sangat-sangat besar lah. Sebab populasi selalu kita dengar saja populasi, kita terfikirkan apa? Populasi sebuah negara kan. Contohnya populasi Malaysia, berapa orang. So populasi you selalu bayangkan sangat-sangat besar lah. Kemudian sampel lebih kecil. Sampel ialah sekumpulan kecil subjek yang dikaji, yang didapati atau diperolehi daripada populasi. So sampel merupakan subset kepada populasi. Subset maksudnya ia sebahagian daripada populasi. Sampel itu kita ambil dari populasi. Okay, so persampelan, apa maksud persampelan? Iaitu tajuk topik 2 ni, persampelan. Persampelan ialah proses. Proses mendapatkan sampel dari populasi sasaran. Maksudnya sasaran maksudnya kumpulan yang kita nak kaji lah, so dipanggil sasaran kita. Supaya maklumat boleh diperolehi dengan penjimatan masa dan perbelanjaan. Kalau populasi dia ramai sangat kan, so you susah nak pergi kumpul data. Memilih sampel rawak bermaksud setiap subjek dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Maksudnya kamu tak bias, tak pilih kasih, tak berat sebelah. Ini penerangan lanjut. Saiz populasi lazimnya sangat-sangat besar. Maka bila satu kajian dijalankan terhadap suatu populasi sasaran adalah hampir mustahil, impossible, ataupun impractical, tak praktikal untuk kita mengumpul data dari setiap subjek dalam populasi tersebut. So, untuk menjimatkan masa dan perbelanjaan, kita perlu memilih satu sampel dari populasi untuk dikaji. Kita tak boleh nak kaji semua orang. Contohnya semua orang di dunia. Kita tak boleh tak ada masa dan tak ada apa? Tak ada duit, tak ada resources untuk nak kaji keseluruhan populasi dunia kan. So kita hanya ambil satu sampel lebih kecil. Bilangan orangnya lebih kecil. So lebih senang jimat masa, jimat duit. Macam kajian kes kamu juga, kalau nak suruh kamu kumpul data dari semua pelajar di KBL, walaupun tak sebanyak apa, populasi dunia pun dah cukup banyak kan. Kamu kena habiskan lebih banyak, sangat banyak duit juga untuk apa, nak photostat borang soal selidik, nak edar, nanti masa lagi, macam mana nak pergi jumpa semua orang, perlukan masa, perlukan banyak perbelanjaan, dan apa, susah juga nak kontak kan semua orang. So, lebih memudahkan kerja ialah pilih saja satu sampel. Inilah panggil proses. Ini senang nak faham apa itu persampelan. Daripada banyak-banyak orang dari populasi itu, kita hanya pilihlah beberapa saja, beberapa orang saja untuk dikaji. So yang dipilih untuk dikaji itu ialah sampel kita. Sampel, apakah sifat atau ciri-ciri yang perlu ada pada sampel? Sampel yang dipilih mestilah secara rawak, cukup besar, dan boleh mewakili populasi sasaran. Maksudnya dia boleh represent populasi itu. Supaya kesimpulan statistik yang bermakna boleh dibuat terhadap populasi tersebut. Maksudnya dia boleh mewakili keseluruhan populasi. Maksudnya dia boleh, ini sampel kamu mesti merangkumi semua jenis atau semua kategori yang ada dalam populasi lah. Baru dia boleh mewakilkan, boleh menjadi wakil kepada populasi. Okay, sekarang kita kena lihat pula ukuran, measurement untuk populasi dan sampel. Ada dua lagi istilah. Pertama, parameter.
Parameter ialah ukuran bagi ciri-ciri atau ciri populasi. Contohnya, apakah contoh ukuran bagi populasi? Mean populasi. Maksudnya mean bagi populasi ya. Istilah yang kedua ialah statistik. Namanya macam apa? Nama khusus statistik. Statistik ialah ukuran ciri sampel. Contohnya mean sampel. Senang nak ingat saja pelajar. Kalau P, tengok P untuk P, S untuk S. Senang sangat nak ingat kan. Parameter dia apa? Ukuran Susah, bagi susah nak ingat. ini you cakap terbalik ya ni. Parameter P for P, S for S. Apa yang susah? Statistik tu simple lah, daripada simple lah. Bukan. Dia ukuran pula macam ini. Ukuran maksudnya mean, variance, sisihan piawai yang kamu kira itu dipanggil ukuran. Dia ukur apa? Ciri-ciri populasi. Populasi ialah orang kan. Contohnya orang ke benda ke. Tapi parameter statistik ya dia ialah apa? Measurement. Ukuran. Kiraan lah. Nilai-nilai. Dia nilai-nilai kan yang you cari untuk analisis data itu you dapatlah mean, variance. Contoh lain ialah apa? Variance populasi, variance sampel. Kamu ingatkan yang ini? Ingatkan ini. Apa itu populasi? Yang asal itu semua macam populasi negara kita. So kita pilihlah 100 orang untuk kaji saja. 100 orang itu, dari 100 orang itu you nak dapatkan maklumat tentang populasi. Mereka lah 100 orang itu sudah mewakili populasi lah. Kayaknya dia ukuran parameter. Ini istilah baru lah yang you kena belajar. Ini ciri sampel lah. Ini parameter dia. Parameter ukur populasi, statistik ukur sampel. Okey, nah ini. Statistik sampel ni, statistik ini digunakan untuk menganggarkan parameter populasi. Ini penyelidik Contoh dia macam mana? Penyelidik siapa yang buat research itu, siapa yang buat kaji selidik itu, dia pilih satu sampel, dari sampel itu dia kira mean sampel, kemudian dia gunakan mean sampel untuk menganggarkan. Bahasa Inggeris panggil apa? Estimate. Dia guna nilai mean sampel itu untuk estimate nilai mean sebenar populasi. Nilai mean populasi. So dia akan hampir sama lah dengan mean populasi ya. Ataupun hampir sama lah dengan apa? Pekadaran. Mean guna dia cari menganggarkan pekadaran populasi. Guna nilai sampel untuk estimate nilai sebenar bagi populasi. Itu maksudnya lah. Kamu buat kajian, tujuannya you nak anggarkan, you nak cari maklumat, buat kesimpulan tentang populasi. Tapi populasi besar sangat, kita hanya pilih sebahagian kecil dari populasi untuk kita kaji, untuk menganalisis data, kumpul data, menganalisis data dari sampel, lepas tu kita buat kesimpulan tentang populasi tersebut. Itu maksudnya. Dari sampel kita buat kesimpulan untuk populasi. Okey, yang ini kamu kena tahu simbol yang diguna untuk parameter dan statistik. Di sini yang penting ialah dua ini dululah. Size. Okey, size populasi kita guna N huruf besar. Size sampel kita guna huruf kecil N. Ini huruf besar, apa yang besar itu untuk populasi ya, sebab populasi memang bilangannya lebih besar kan. Mean populasi kita pakai huruf Greek mu. Ini macam U tapi dia ada ekor, dipanggil mu. Okay, you nampak mu, you tahu ia mewakili mean populasi ya.
Yang ini yang tajuk Eja. apa dia? Miu dia eja macam mana? MIU. Dia baca sebab dia huruf Greek kan. Ini dia punya apa panggil apa? Cara nak eja itu cara nak baca itu MIU, Miu. Baca sebagai Miu. So kita guna Miu untuk mewakili mean populasi. Ini penting mean populasi simbol Miu. Mean sampel yang mula-mula slide yang pertama itu cikgu tunjukkan. X bar, kita sebut X bar mewakili mean sampel. Dah tahu kan Raja itu apa itu populasi, apa itu sampel. Sampel ialah kita pilih sebahagian kecil dari populasi. Pilih orang lah paling senang nak ingat. Pilih beberapa orang. Macam you ingatkan kajian kes kamu. Pilih 50 orang mewakili keseluruhan populasi pelajar KBBL. Okey, sekarang you hanya tumpu pada size dengan mean. Ini kita jarang guna lah. So ini tak apa. Ini S ini. Yang penting you tahu ni. N huruf besar, N huruf kecil, mu, X bar. Ini dah cukup sekarang untuk sekarang. Ini tak payah. Okey, kita lihat soalan yang berkenaan dengan apa yang you belajar baru-baru tadi. Okey, pelajar-pelajar tahun 4 College Vocational di Malaysia. Dia bagi satu ayat sahaja dan berdasarkan ayat di atas, suruh kamu kena pasti populasi dan seterusnya berikan satu contoh sampelnya. Tadi baru belajar, dah hadam belum? Apa itu populasi? Keywordnya mesti ada apa? Dia semua kan? Yang semua. Ya ada semua. So you kena start jawapan kamu dengan semua. So pelajar-pelajar perkataan berganda. Maksudnya semua kan, ramai. Dan populasi you start lah dengan semua. Ingat lah. Soalan ini penting. So suruh kamu kena pasti populasi bagi ayat ini ialah semua. You hanya buang pelajar-pelajar, ganti dengan semua pelajar. Yang lain you boleh salin balik. So jawapan populasi ialah semua pelajar tahun 4 College Vocational di Malaysia. Okey, beri satu contoh sampelnya. Sampel dari populasi ini. So ini you boleh fikir balik kajian case yang kamu buat lah. Sama dengan kajian, lebih kurang sama dengan kajian case kamu. Kamu pilih 50 orang. So di sini pun boleh sampel you kena bagi tahu, bagi satu bilangan berapa orang ataupun berapa, bukan sentiasa orang, boleh ikan, boleh kucing. So di sini orang you bagi tahu berapa orang you nak pilih, itu panggil contoh. You kena bagi bilangan yang menasabah. 50 orang, 50 pelajar tahun 4 College Vocational di Malaysia. You kena ikut balik dia punya ayat lah. Hanya you bagi tahu 50 orang lah. You boleh bagi 20, 30 orang pun boleh. So lain orang mungkin bagi bilangan yang berlainan lah. Tapi jangan bagi sikit sangat, baru 5 orang terlalu sikit lah. Ya, bilangan tu boleh tulis berapa je. Tapi macam nota tadi cikgu sebut nanti tadi ada kat nota mana. You kena faham konsep ini. Ni balik ke slide itu. Ni. Sampel yang dipilih yang kuning itu ialah syarat ataupun ciri-ciri yang baik untuk sampel. Nah, ni secara cukup besar, nampak tak? Sampel yang dipilih mestilah cukup besar, baru you boleh dapat kesimpulan yang tepat, yang lebih tepat untuk estimate parameter populasi. Nanti dari kesimpulan analisis data dari sampel itu boleh you boleh buat kesimpulan yang bermakna untuk populasi sebab dari sampel kita nak estimate nilai dari sampel itu, kita nak estimate nilai untuk populasi sebab mereka mewakili populasi. So apa yang you dapat di sini, analisis data kamu
apa dia reflect populasi. Cukup besar. Okey, balik ke soalan. Okay, so you jangan bagi 5 lah, terlalu kecil lah size sample. So mungkin you boleh bagi 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 pun boleh. Janganlah single digit lah, jangan single digit lah, terlalu sikit lah. Okey, soalan 2. Seorang pengkaji ingin menganggar dia nak estimate lah. Macam cikgu kata dia nak researcher atau pengkaji atau penyelidik dia buat kajian siapa yang buat kajian itu dia ingin estimate apa. Ini ialah apa? Tadi statistik kan. Ukuran bagi ini bukan statistik, ini ialah parameter. Ukuran bagi populasi. Sejenis ukuran bagi populasi ialah sisihan piawai. Sisihan piawai jisim ikan dalam sebuah kolam. So kolam ialah populasi lah, kolam besar, dalamnya ada banyak ikan lah. You tak tahu berapa banyak, dia sangat banyak lah. Mesti sangat banyak kan, you tak tahu, tak terhingga lah. So ya, ini ialah populasi. So nak anggarkan, dia nak guna sampel untuk anggarkan estimate apa sisihan piawai jisim ikan dalam populasi. Okay, dia berjaya menangkap 150 ikan. Tengok ada nilai ini, sikit ini. Ada nilai, ini sampel lah. Ini dia tangkap, itu ialah sampel. Didapati sisihan piawai jisim ikan adalah 1.5 kg. Berdasarkan maklumat di atas, kena pasti parameter. Kemudian statistik. Kemudian sampel rawak. Kena jawab 3 soalan ini. Okay, parameter ingatlah P for P. P, you kaitkan dengan P. Populasi pun start dengan P. So ayat pertama lah, yang kolam itu. So dia bukan nak ikan, dia nak apa? Ukuran untuk ikan di kolam, yaitu sisihan piawai. Parameter ialah ukuran. So sisihan piawai jisim ikan dalam sebuah kolam. You boleh salin balik semua ini. Sisihan piawai jisim ikan dalam sebuah kolam dipanggil parameter, yaitu ukuran populasi. Okay, statistik pula. Statistik ialah S untuk S, sampel. Ukuran sampel sini. You start lihat selepas 150 ini. Ini ialah untuk apa? Apa yang disebut di sini, dia untuk sampel ini. You kena ubah sesuai sikit sebab dia ayat kan. Dia sini dah sebut, so sini dia tak sebut. So you kena tambah sedikit lah bagi lengkap jawapan statistik kamu. So statistik jawapannya, sisihan piawai jisim 150 ikan yang ditangkap adalah 1.5 kg. You kena tambah selit di sini lah. Sebab dia kata jisim ikan saja, tak tahu kolam ke ataupun yang ini kan. You sendiri tambah bagi lengkap lah, lebih lengkap. Jisim apa? Ini dia refer kepada ini 150 ikan. Baru tunjuk ini ialah untuk sampel. Okay tengok Okay, sampel rawak senang sajalah. Sampel rawak inilah sampel rawak. Dari kolam, dari ikan-ikan dalam kolam, tangkap 150 ekor untuk dikaji. Sampel rawak ini ialah 150 ekor ikan. Okay, faham? Okay, sekarang baru masuk tajuk hari ini. Tadi baru pengenalan istilah. Taburan persampelan bagi mean sampel. Okey, ini penerangan dulu Biar X1, X2 dan banyak lagi lah sehingga ke XN sebagai sampel rawak. Ini yang hijau ini semua ni dari 1 hingga ke N itu 1, 2, 3, 4 sampai ke N itu ialah sampel rawak. Sampel rawak bagi N pencerapan daripada suatu populasi. Populasi ini mempunyai mean yang diwakili oleh mu
dan variance yang diwakili oleh sigma kuasa 2. So yang warna jingga ini semua untuk populasi ya. Yang hijau ini adalah sampel yang dipilih atau diambil dari populasi. Ini adalah parameter untuk populasi ya. Mu sigma kuasa 2 itu ingatlah parameter untuk populasi ya. Untuk populasi lah. Dua ini tadi dah tengok dalam jadual, dua simbol ini mewakili parameter populasi. Okey, ini menunjukkan formula untuk kira mean sample. Macam slide pertama tadi dah tunjuk, hanya I pakai simbol jumlah, sama juga ini jumlahkan lah. Jumlahkan dari X1, X2, X3, X4 sampailah ke Xn lah. Kalau 10, 10 lah. Kalau ada 10, Xn itu 10, maka kita bahagilah dengan 10. Iaitu size sampel. Ingatlah N kecil bagi topik ini mewakili size sampel. Iaitu ada berapa item, berapa orang dalam sampel kita ialah N. So, bar ini maksudnya mean, purata. Jika kita mengambil sampel berulang kali dari populasi sasaran, maka nilai X bar akan berubah dari sampel ke sampel. Katakan kamu bukan ambil satu sampel saja, you ambil berulang kali. Satu sampel, 2 sampel, 3 sampel. Setiap sampel ada, katakan ada 10. Size sampel 10. So, you ambil yang 10. Katakan 10 ekor ikan, bubur dalam satu bakul. Tangkap lagi 10 ekor ikan, bubur dalam bakul yang kedua. Ambil lagi, tangkap lagi 10 ekor ikan, bubur dalam bakul ketiga. Itu maksudnya mengambil sampel berulang kali lah. Setiap sampel size-nya sama lah N. So setiap sampel, setiap bakul itu akan memberi nilai mean yang berlainan. Setiap bakul itu you tangkap ikan itu masih ikan yang lain-lain, so dia punya jisim, contohnya jisim dia pun you timbang jisimnya mesti berlainan kan. So bila you jumlahkan jisim ikan yang berlainan itu akan hasilkan X bar yang berlainan lah. Itu maksudnya akan berubah lah, berlainan maksudnya. Setiap sampel punya mean bar X itu X bar itu berlainan. Itulah sekarang. Oleh itu, X bar ialah satu pemboleh ubah rawak dan mempunyai taburan keberangkarian yang dipanggil taburan persampelan bagi X bar, iaitu mean sample. Inilah tajuk ini. Sekarang baru tunjuk apa itu taburan persampelan bagi X bar. Mean sample X bar. Ia sebenarnya adalah taburan keberangkarian. Kamu dah belajar ini pada last lesson kan, taburan keberangkarian. Maksudnya satu kolom ada semua nilai X bar, dan kolom kedua mengandungi keberangkarian yang you kira bagi setiap X bar. Itu dipanggil taburan keberangkarian atau dipanggil sama maksudnya atau dipanggil taburan persampelan sebab dia melibatkan sampel, so dipanggil taburan persampelan. Dia sebenarnya ialah taburan keberangkarian lah. Okey, ada satu lagi konsep penting yang kita semua kena tahu untuk nanti nak menyelesaikan soalan kiraan melibatkan apa? Itu sebabnya cikgu kata taburan normal itu penting. Saya kata selepas you belajar taburan normal, semua pelajaran yang semua topik yang berikutnya dia ada kaitan dengan taburan normal. Semua soalan kita selesaikan dengan taburan normal. Itulah sekarang nak nampak mengapa mean sample mempunyai taburan normal. Jika populasi mempunyai taburan normal. So, mean sample simbol X bar. Populasi kita pakai simbol X biasa. So, tengok bila bapa normal, anak pun normal. Ingat macam itu. Ini besar, bapa. Ini anak kecil, sampel. So,
Bapa normal, anak pun normal. Senang ingat nah. So you nanti soalan kiraan semua you kena ingat balik taburan normal macam quiz yang baru lepas ah. So sangat penting you tahu guna kalkulator. Cikgu suruh beli kalkulator saintifik supaya you boleh dapatkan nilai keberangkarian bagi taburan normal. Ini formula yang diguna. Oh, ada dua jenis. Ada dua jenis populasi ya. So formulanya pun dibahagi kepada dua jenis bergantung kepada sampel diambil dari populasi yang mana. Okey, sekarang untuk pelajaran hari ini cikgu akan tunjuk dulu. So ini tak payah lihat dulu, nanti bila nak guna cikgu akan tunjuk, akan terang, baru akan terang yang ini. So sekarang kita hanya bagi semua soalan, nanti selepas ini semua soalan melibatkan populasi tak terhingga, iaitu yang infinity yang tak terbilang, tak dapat dibilang kita tak tahu itu berapa, ada berapa orang dengan tepat susah nak tahu, itu panggil populasi tak terhingga. Ataupun dengan pengembalian maksudnya pilih ada kembalikan tapi yang penting ingat ini cukup populasi tak terhingga, maka formula yang digunakan ialah ini. Formula untuk apa? Mean, variance, sisihan piawai. Okey, mean. Sekarang kita nak belajar pasal apa? X bar kan? So mean pun untuk yang mean bagi X bar, mean bagi X bar dia sama dengan ini you ingatkan sajalah, dah diberi mean bagi X bar. Mu maksudnya mean tapi ini bukan mean ni. So kita bezakan dengan subscript di bawah ni. Ini mu ini maksudnya mean. So mean bagi apa? X bar. Maksudnya mean bagi mean sampel sama juga dengan mean populasi yang tak ada apa-apa, yang mu sahaja ialah tadi dah cakap ialah apa? Mean populasi. Sama saja. So senang kerja kamu, sangat senang, you tak payah kira, dia sama saja. Bila tanya pasal mean X bar, you salin balik saja mean populasi yang diberi dalam soalan. Tak payah kira, kena tahu ambil dari, kena tahu sama sajalah. Okey. Belum habis lagi. Ini variance. Variance bagi X bar dia sama dengan variance populasi, tapi kita hanya bahagi dengan size sampel. Pun senang ingatlah, sebab sekarang sampel kan, sampel ada n kan, ada n item dalam sampel. So kita kena bahagilah. Sebab populasi dia semua kan, sekarang kita ada n bilangan, ada n item, so kita bahagi n. Atas ini ialah populasi punya variance. So kita kena ingat, kena bahagi n untuk sampel. Okey, dan kena tahu sisihan piawai, formulanya ialah apa? Mereka abang-adik senang saja. Kalau nak cari sisihan piawai, kita punca kuasa 2 kan variance saja. So ini bukan baru, ini bukan satu lagi formula yang baru, just pakai formula tadi ini, variance tadi, bumbung punca kuasa 2 saja, jadilah formula sisihan piawai, sigma. Buang kuasa 2, dia jadi sisihan piawai. Ini benda yang sama, bubur di bawah bumbung, benda yang sama. Nampak bubur, benda yang sama. Dan satu benda penting, tengok ini tak panggil mengapa dia larat piawai, ini just nama lain. Macam kamu pun mungkin ada satu nama lain kan, orang panggil satu nama lain. Benda actually orang yang sama juga kan, ini pun benda yang sama saja, nama lain. Ada 2 nama, dia suka dipanggil apa? Rarat piawai. So bila soalan sebut rarat piawai, you tahu maksudnya ialah sisihan piawai, just another name only. Kita tengok soalan 1. Satu sampel rawak dengan saiz 20. So cikgu dah label dengan warna merah dalam bentuk simbol. Ini untuk apa? N. Ini adalah N. Size sampel. Size 20 ini ialah size sampel N. Okay, satu sampel rawak dengan size 20 diambil dari suatu populasi yang bertaburan normal dengan mean 60 dan sisihan piawai 4.
cari keberangkalian bahawa min sampel adalah kurang daripada 59. So, soalan-soalan kiraan akhirnya semuanya nak cari apa? Keberangkalian kebanyakannya semua nak cari keberangkalian taburan normal. So, balik ke soalan taburan normal yang you belajar dulu, yang cikgu kata sangat penting lah. So, you kena menguasai bagaimana nak cari keberangkalian bagi taburan normal yang PQR itu. Okay, so mula-mula kamu fahamkan soalan ini yang soalan suruh kamu cari, nak cari apa? Kita ringkaskan ini ayat panjang-panjang. Nanti dalam bila you nak tulis, you kena guna simbol kan. So kena tahu translate soalan ini ke bentuk simbol. So perlu cari keberangkalian kita pakai simbol P huruf besar, kemudian dalam bracket kita isikan kandungannya. Apa dia? Apa yang kita nak cari? Min sampel simbolnya X bar. So X bar. So sambil you baca Hello. Musharraf, ada soalan? Musharraf? Min sampel min sampel. Ingat, kita pakai simbol apa? X bar. Sambil you baca, sambil translate. Nampak keberangkalian tulis P huruf besar. Kemudian buka bracket. Min sampel you guna X bar. Kurang daripada, pakailah simbol matematik kurang daripada. 59, kamu pun tulis 59. So, senang kan? Inilah soalannya, dia nak cari ini. Kemudian baru fikir. Next step, apa yang you kena buat? Next step, kita kena pakai formula apa? Score Z ini. Ingatkan tajuk taburan normal. Bila kita nak cari keberangkalian bagi taburan normal, ingat kita kena apa? Standardize. Standardize apa? Ni, X bar. Kalau dulu you standardize saja X kan. Sekarang X bar, maka X bar lah. Iaitu soalan lah, nilai yang diberi oleh soalan ini. Ini, kita kena tukar data kita ini. X bar ini, iaitu 59 ke skor Z dulu. Saya bubuh apa? Skor piawai kan. Saya ingat lebih membantu lagi kalau terus pakai skor Z lah. Terus tengok Z ini. Skor piawai lah ataupun skor Z. Maksudnya kita standardize 59 data yang biasa ini kita kena tukar ke skor piawai Z pakai formula ini. Iaitu ini secara am X tolak mu per sigma. So tak boleh pakai 59. Kita kena tukar ke Z. Sekarang, so kalau nak pakai formula ini, tengok ini X maksudnya 59 lah, tak ada. So you perlu cari lagi mu dengan sigmanya. Mu dengan sigma bagi apa? Min sampel. Ini secara am, I tak tunjuk apa X bar di sini lah. Tak perlu, ini yang secara am bagi taburan normal. Tapi untuk soalan ini tahu ini sudah jadi mu X bar, ini jadi sigma X bar lah macam ini. Ini dari tadi lah, ini dari jadual tadi ya. Cikgu kata sampel dengan populasi mempunyai min yang sama. So you samakan. Ini pula pun dari jadual tadi ya. Saya dah copy paste kat sini lah. Ini yang kita pakai, kita anggap ini populasi apa? Tak terhingga lah. Kalau dia tak bagi N huruf besar berapa? 1000 ke 2000 ke, dia tak bagi nilai N huruf besar, tak bagi apa size populasi ya, you tak tahu, you kena anggap dia tak terhingga lah. So kita pakai formula yang lebih ringkas inilah. Ini lebih ringkas formulanya. Okay, ini boleh dapat dari soalan 60. Min. Ini ialah min populasi. Satu populasi yang bertaburan normal dengan min 60. So ini ialah mu. 60. So tak payah kira, ini dapat free. Sekarang kita boleh cari dulu apa? Ini sigma kan, tapi dia abang-adik you dari, kalau you tahu variance, you boleh punca kuasa 2 kan, variance ini you boleh dapatlah sigma. So you tengok sigma kuasa 2, so dia bagi sisihan piawai 4, so you ganti sajalah
sigma, dia sigma, sisihan piawai ya, sigma aja. So sigma ini dia kena kuasa 2 lah. 4 kuasa 2 bahagi dengan size sampel 20. Tekan kalkulator. Ini 4 kuasa 2, 4 kali 4, 16. Kemudian saya tekan kalkulator pecahan itu, tekan button pecahan itu untuk simplify pecahan. Ataupun you nak terus tukar ke perpuluhan pun boleh. Ini ialah variance. So sekarang saya mau apa? Sigma, sisihan piawai. So punca kuasa 2 kan 4/5, tekan kalkulator dapat ini. Kalau perpuluhannya ada panjang, you bunda jadi apa? 4 angka bererti. Bukan 4 tempat perpuluhan, dia lain. 4 angka bererti. Kebetulan sini nampak macam 4 angka bererti. Macam 4 tempat perpuluhan 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka bererti. Okay, jangan you bunda jadi 0.9 lah. Tak cukup tepat lah. Kita kena bagi banyak sikit lah angka. Bagi lebih tepat. Sekarang baru kita boleh mula cari ni keberangkarian. Dah ada mu, dah ada sigma, baru kita boleh standardize kan X bar kita jadi standardize jadi apa? Z. Jadi piawai, ini belum piawai lagi, kita piawaikannya jadi Z. Baru kita boleh guna kalkulator atau sifil untuk cari apa? P, keberangkarian. Ini keberangkarian. Nak cari keberangkarian taburan normal mesti tukar ke Z. Ingat ini yang penting untuk tajuk taburan normal. Okay, so ikut saja formula inilah. Z nak tukar jadi Z ialah X tolak mu per sigma. So X kita ialah soalan kita lah. Nilai soalan kita 59. Mula dengan 59 tolak mu. Ni ambil dari tadi yang kira dulu lah. That's why tadi kira dulu yang pink color lah. Ini mu sekarang ialah mu untuk X bar 60 bahagi dengan sigma untuk X bar juga 0.8944. So you faham baik-baik, so tak susah kan? Faham baik-baik, tak susah. Dia sama saja dia punya step. So start dengan ini. Yang penting ya ini ada ini kena tukar, tengok kena tukar dulu baru you tekan kalkulator kira pecahan ini. 59 tolak 60 tekan sama dengan dulu, bagi dapat hasil tolak dulu baru tekan bahagi ya, baru tak silap kira. Okey, bila sampai ke sini ingat kalau pakai kalkulator cikgu dah ajar ya ini. Ini cara step nak tekan kalkulator kan. Lebih kecil, tengok ni, lebih kecil kita kena guna P. Nak guna P kita tekan 1. Bila you tekan 1, dia keluarlah P, buka bracket. You tekan negatif 1.118, tekan sama dengan keluar jawapan ini. Dia ada satu nombor lagi lah biasanya. Kalkulator dia bagi sampai 5 tempat perpuluhan, kamu boleh bunda jadi 4 tempat perpuluhan supaya sama macam yang diberi oleh sifil lah. Okey, soalan 2. Satu sampel rawat bersaiz 36 diambil daripada suatu populasi normal dengan min 81 dan variance 16. A. Tentukan rarat piawai bagi min sampel. B. Hitung keberangkarian bahawa min sampel kurang daripada 82. Sama juga sekarang populasi dia tak sebut apa-apa, so you anggap ini ialah case populasi tak terhingga yang sangat besar, tak tahu size populasi, so pakai simbol formula yang lebih simple macam soalan 1 tadi ya, yang sigma kuasa 2 per n dia punya variance. Dia kata normal, populasi normal, so you anggap apa? Sampel pun bertaburan normal dan buat kiraan berdasarkan taburan normal. Sama macam tadi. Ini rarat piawai bermaksud sisihan piawai. So ini you ingatkan formula variant sajalah. You ada formula variant, you sudah boleh cari rarat piawai sebab punca kuasa 2 kan saja. So tak payah saya tak tulis banyak-banyak formula lah. Saya tulis saja formula variance lah. Ni nak cari rarat piawai. So sisihan piawai lah. So tak payah bubur. Kuasa 2 kalau mau simbol
sisihan piawai. Dan you punca kuasa duakan saja formula variance ini. Punca kuasa duakan. Dalamnya ialah formula variance ini sama. Sigma kuasa 2 ialah variance. Soalan ini dia bagi variance. Tadi soalan 1 dia bagi sisihan piawai. So pelajar kena hati-hati ya. Tengok buka mata, tengok baik-baik ya. Variance ke sisihan piawai ya yang diberi itu. Okey, kalau variance terus bubur tak payah kuasa 2 sebab dia memang dah kuasa 2, dia memang sudah sigma kuasa 2. So ganti terus saja sigma kuasa 2 dengan 16 bahagi dengan size sampel. Inilah satu sampel rawak bersaiz 36. 36 ialah N huruf kecil. 36 ni kalau saya ini dalam bentuk pecahan, ini biasanya kita tukar jadi perpuluhan lah, lebih senang. Nah, ini dia ialah 6666, sangat banyak 666. So last digit itu dia you kena tambah 1, so tukar jadi 7. Nah, kita mau 4 angka bererti lah. Okey, sekarang baru hitung keberangkarian bahawa min sampel X bar kurang. So guna simbol kurang daripada 82. So translate saja. Ingat bila nak cari keberangkarian kena standardize dulu. Tukar ke Z dulu. X bar kena tukar ke Z dengan pakai formula ini. Ni pakai formula ini. Saya sengaja tulis atas bawah bagi you boleh banding. X ialah X bar kamu lah di sini, ini secara am lah. Saya tak tunjuk X bar lah, tapi dia sama konsep saja kan. So X kamu di sini ialah inilah 82. Tolak dengan ini mu X bar. Mu X bar berapa? Tengok ini dia sama dengan mu. Mu ialah populasi punya min. 81. Ambil dari atas ini. 81 bahagi dengan jawapan rarat piawai bahagian A ni. Yang pink color. Ni. Dan tekan kalkulator. Kira pecahan ini saja. Dapat 1.5. Okay, dah dapat nilai Z dah tukar ke Z, iaitu sudah jadi piawai, baru you guna kalkulator untuk kira keberangkarian. So kurang kena guna P, tekan 1, pilih P, masukkan 1.5, keluarlah keberangkarian iaitu jawapan bahagian B lah. Inilah keberangkarian yang diberi oleh kalkulator ini yang you tekan PQR ni ini jangan silap ni lebih kecil, tengah, lebih besar. Ini soalan last. Pendapatan harian ini penting ini soalan yang nanti akan uji kamu lah. Tadi pun sama lah. Pendidikan pendapatan harian penduduk di sebuah daerah bertabur secara normal. Ini yang cikgu yang mula-mula konsepnya bagi tahu ini populasi lah. Ini semua penduduk di sebuah daerah. Populasi bertabur normal, dia bagi dia punya mean populasi dan variance populasi iaitu pendapatan harian penduduk di sebuah daerah. Ini populasi yang lebih besar. Satu daerah semua penduduk ramai. Okay, sekarang ini nak pilih sampel. Mula-mula cakap pasal populasi, kemudian baru pilih sampel. Nah, ini. Jika beberapa kumpulan, beberapa sampel lah kumpulan di sini, you boleh faham sebagai apa? Sampel. Beberapa kumpulan penduduk dipilih dan setiap kumpulan itu terdiri daripada 10 orang penduduk yang dipilih secara rawak. Cari A, min dan sisihan piawai bagi taburan min pendapatan harian kumpulan. Kita tengok A dulu lah. Min ini, nak cari ini. Ini ayat ini panjang, kena faham. Tengok ada min. Ada min ini maksudnya X bar. Ini dia dalam ayat, you kena faham sebagai simbol. Kena pandai-pandai faham sebagai simbol. Ni cari keyword di sini, min. Dan ini kumpulan maksudnya sampel. So min sampel. So ini adalah min bagi min sampel. Sisihan ni bagi kan. So sisihan piawai bagi min sampel. Inilah formula yang terlibat yang formula penting formula penting yang you perlu tahu ialah untuk min dan variance atau sisihan piawai lah. Okay, nak cari min senang saja. Min sampel sama dengan apa?
Min bagi min sampel sama dengan min populasi. Ambil dari soalan saja ini, mu. Min bagi min sampel sama dengan min populasi. Okey, yang ini kena kira sedikit saja. Dari formula variance kita nak cari sisihan piawai, just punca kuasa duakan formula variance. So bumbung-bumbung saja kat sini, bumbung-bumbung. Dalamnya tak ubah, sama. Benda yang sama, just bumbung-bumbung. Bagi dia pakai topi. Okay, sekarang you masukkan ini semua dapat dari soalan. Kena pasti dari soalan. Variance apa? Kalau tak ada X bar itu ia untuk apa ini? Untuk populasi. Ini atas ini. Cikgu dah label siap-siap warna merah. 4.9. So kosong tak payah tulis lah. Sama juga lah. Nilainya masih tak lari lah. Sama. 4.9. Bahagi dengan size sampel. Ini 10. Setiap sampel dia ambil beberapa sampel. Setiap sampel terdiri daripada 10 orang. So 10. Ini pun tekan kalkulator. Yang ini tepat dapat 0.7. Sekarang baru tengok soalan B. Cari apa keberangkarian. So P huruf besar, buat buka bracket. Bahawa min, nampak min saja soalan tajuk ini semua tentang apa? Min sampel kan. Min pendapatan kumpulan. Kumpulan maksudnya sampel. So X bar. Kurang daripada. So guna simbol kurang daripada RM80 sehari. Sama juga tengok cikgu ulang apa? Ulang steps yang sama. Mesti apa? Standardize. Tukar X bar ke skor Z kita piawaikan. Kena memiawaikan X bar ke Z pakai formula ini. Nak standardize kita kena pakai formula Z sama dengan X tolak mu per sigma. So X ialah salin balik soalan kamu 80. Ni nilai di sini lah 80. Tolak apa? Ya ni dapat dari ni jawapan A. Itu sebabnya soalan dia suka suruh kamu kira dulu min dan sisihan piawai sebab nanti you boleh tolong kamu jawab soalan keberangkarian sebab you kena pakai min dan sisihan piawai. Sini min dan sisihan piawai. You perlukan dua nilai ini ya. So bahagian A dia suka suruh kamu kira dulu boleh bantu kamu jawab soalan keberangkarian. Ni P keberangkarian. You perlu apa? Formula Z ini. Tukar 80 guna X tolak mu per sigma. So you masukkan saja mu X bar 79.5 bahagi dengan sigma 0.7. Sigma bagi apa? X bar lah. Ini sama juga kira pecahan ini. Kemudian yang ini lebih baik lah. Yang ini pula ini lain Ini you kena cuba bunda jadi 3 tempat perpuluhan. Sebab apa? Ini pun semua ikut apa? Sifir. Sebab sifir dia boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. Mengapa ni bukan 4 angka bererti? Sebab semua ikut sifir lah. Kalau sifir, you baca sifir, you boleh baca sampai 3. You boleh rujuk sifir tengok Z itu you boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. So lebih baik pun kamu bunda jadi 3 tempat perpuluhan lah sebab ikut sifir lah. Kemudian kalau you nak rujuk kalkulator sama juga caranya. Tengok ini kurang. PQR nak pilih mana kena tengok simbol kan. Kurang lebih kecil itu dia kiri kan. So lebih baik pakai simbol lah. Sekarang you tak nampak kiri, you nampak simbol, pakai simbol. Boleh tolong kamu. Lebih kecil pakai P. You pakai P, you tekan ini, you dapatlah jawapan keberangkarian untuk B ya. Harap semua dah faham pelajaran hari ini.